Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka ghayral wasiyyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ini kali pertama saya sampai di sini. Dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun saya datang sini dah pukul 5 subuh dah sampai dah. Pusing tak tahu mana. Biasa sampai juga alhamdulillah. Nak tanya orang pun tak tahu, tanya siapa tak ada orang pun tak tahu. Alhamdulillah, ini doa tuan-tuan lah saya sampai di sini. InsyaAllah. Apa yang saya mulakan dengan setiap orang yang berilmu ni sentiasa lalai. Kenapa dia lalai? Sebab dia tidak beramal dengan ilmu dia. Kata saya lah sendiri yang kita banyak juga belajar kita, banyak juga kita yang ni. Ada yang dah beramal ni pun lalai juga. Kenapa dia dah ni? Sebab dia dengan sini tidak ikhlas. Niat kita lah. Kalau hari ni kita niat kita datang sini kita bukan Allah tu, ialah tu. Jadi saya ingat kalau ikhlas ni seperti sebuah yang hitam di atas batu yang hitam. Cerita ni banyak, cerita pasal ikhlas ni. Kita boleh katakan hari ni ikhlas
ikhlas ke tak ikhlas. Kalau kita tengok sendiri macam solat kita kan. Solat ni sesuatu yang berat. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun. Solat ni lakabiratun, dah ada kabir, kabirah dah tambah lam lagi. Solat ni berat. Nak ringan dia macam mana? Kecuali illa ala khas. Ini Allah sebut Al-Quran. Kalau kita tengok dalam apa ni solat kita, sama yang kita nak bawa ialah apa pun dalam situasi kita hari ini, sama kita nak mencari kekalan. Hari ini kalau tuan-tuan pernah tengok satu kitab disebut Zadul Ma'ad, Zadul Muslim, kita ada Zadul Iman, kita ada Zadul Taqwa, Zadul Taqwa. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, Zada ni maksud dia tambah, ya, betul tambah. Tapi Al-Ma'ad contoh itu maksud bekalan dari segi bahasa Arabnya lah. Zada tu maksudnya tambah. Al-Ma'ad tu tempat kembali. Takkan tambah tempat kembali. Tak ada makna macam tu kan. Jadi Zadal Ma'ad ni maknanya bekalan. Bekalan. Jadi kita pun nak hari ni kita tak payah cerita jauh-jauh sangat kan. Bercerita dalam-dalam. Saya ni kadang cerita macam dalam sikit ni takut tak faham. Kita cerita senang-senang saja jadi senang-senang. Nanti kan pening kepala. Tajuk saya ni Ulul Albab ni memang untuk fikir je. Boleh tuan-tuan fikir ni. Banyak sangat saya nak suruh tuan-tuan fikir. Tak ada jawapan untuk cari dia. Jadi Zadul Ma'ad ni pertama kita nak cari kita punya apa, bekalan kita ialah kita punya amalan, kita punya apa lagi, harta kan, kita punya apa umum. Jadi amalan yang kita boleh harapkan, cuba tuan-tuan tengok bekalan kita hari ni. Kita contoh kalau kita hari ni subuh kita datang cepat ni, lepas tu terus solat. Lepas tu Zuhur pula tak lambat sikit dah nak asar baru kita solat. Lepas tu asar cepat pula. Maghrib dia lambat. Lepas tu Isyak cepat tak ada balik. Jadi kita cepat. Imam Ghazali kata iman kita ni cerita dari amalan kita ni, nak ikut bekalan kita, iman kita dulu tengok. Kalau kita yang pertama sekali, golongan iman kita ni yang pertama, iman dia tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Itu iman para malaikat. Ya, kita mana ada pernah dengar malaikat ini Itu cerita sejarah Harut Marut mungkin tuan-tuan tahu kan. Tak faham dah cerita tu Harut Marut, cerita lain. Yang kedua ni iman kita ni, kata Al-Ghazali, bertambah terus, tidak pernah berkurang. Nah itu iman Nabi. Yang kita boleh buat ke tak tahu, memang tak boleh lah. Yang ketiga ni kita punya ni, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Dia kat sini kalau yang kita tengok, yang pertama sekali cerita apa? Sayyidina Umar contoh. Sayyidina Umar mula-mula tak beriman, akhirnya beriman. Betul kan? Yang kedua, mula-mula beriman, lepas tu tak beriman. Ada sekarang riwayat katakan tu tak masalah apa. Yang awal waktu akhirnya dah jadi kadir apa semua kan. Itu salah. Kita dah seterusnya sampailah akhirnya apa? Iman Nabi itu sampai.
terus. Jadi kalau kita tengok hari ni bekalan kita cukup lah. Kita nak harapkan solat lah betul kan. Hari ni kita solat, Allahu Akbar, kita punya niat tu masuk atau tak masuk kan. Bahagianya orang solat ni sebab dia khusyuk kan. Ila ala khusyukin tu. Ya Allah, ini satu anugerah nak kena khusyuk. Agaknya tuan-tuan, sepanjang hidup kita ni, alhamdulillah lah kita ada pernahlah menikmati khusyuk. Betul tak tuan-tuan? Pernah khusyuk lah. Allahu Akbar, dengan faham makna dia. Lepas tu kita, ya kalau kita tengok masa solat tu kan, jemaah tu, tengok muka dia macam mana Allah Akbar, kejam dah. Allah Akbar. Ada yang muka tak boleh senyum ke? Allah. Masa macam tak boleh. Yang kita tak faham baca ni kan. Yalah, macam ada yang faham, ada yang tak faham kan. Makna tu kan. Al-Fatihah pun cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim pun cukup lah. Saya lah yang tak ada kerja tu, tengok jemaah tu, tengok masa doa macam macam kita rasa macam ni lah. Kita pun buat latihan lah, macam mana kan. Ya tuan-tuan kan. Kalau senyum ni, saya belajar ceramah ni, senyum ni ada 47 jenis. Tuan-tuan tak tahulah banyak pun. Jadi saya lulus 17 je. Yang lain semua fail. Daripada 47. Tapi bolehlah jadi penceramah. Psikologi lah Jadi kita nak jadi apa semua ni, senyum lah. Jadi dalam solat senyum ni macam mana? Ya, senyum tu macam masa apa, Sayyidina Umar kan, dia nak melintas jalan, dia nak pergi solat. Masa tu Nabi sedang solat Itu satu orang tua ni dia nak melintas, Sayyidina Umar dia bantulah melintas. Sampai je dekat masjid tu, kata orang tua tu cakap, aku Yahudi. Jadi dia lambat lah, dia sempat rokok lah. Masa dia rokok tu, dia sebut Alhamdulillah. Jadi Rasulullah masa jadi imam tu, dia sebut Rabbana lakal hamdu kan. Tu asal dia. Mana Nabi senyum tu? Mana Nabi senyum dapat gigi sikit? Apa? Gigi sikit je. Itu namanya senyum gigi sikit lah. Sama juga masa dia mengajar, untuk yang tu pun sama juga lah. Ada yang tu pun gigi juga. Jadi banyak ada dalil yang kata Nabi senyum tu dapat gigi sikit. Allah katanya gini je banyak. Masa dia mengajar kan, dia perempuan sebelah sini, lelaki sebelah sini. Macam ni belakang kan, saya tak tahu lah di mana. Tak tahu lah. Boleh lah. Lelaki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Jadi ada yang sahabat pun nampak. Contoh lah katakan solat kita adalah kita sikit. Yang kedua bekalan kita ni harta. Kita solat satu, kedua harta kita. Agak-agak harta kita ni yang menjadi kekal apa? Paling senang kita faham apa? Derma kan? Tapi kita nafkah dia hari ni tuan-tuan, kalau kita katakan macam saya ni macam-macam belanja pulang potong buku macam kan, kita dah buat ni apa semua. Jadi kalau kita tengok dia ni tak ada belajar mana kan, tapi satu orang ni dia dijamin masuk syurga kan. Rasulullah kata ni ahli syurga tu kan. Hari ni tuan-tuan berani tak awak cakap ni awak ni ahli syurga, berani tak? Kenapa tak berani? Tak faham. Awak ni ahli apa? Ahli neraka. Dia ni nak pergi mana? Di mengembara, pergi haji. Jadi harta dia tinggal dengan orang kawan tu. Masa dia balik tu, harta dia tak ada. Tak tahu mana pergi kan. Jadi kalau diceritakan dekat sini, anak ni, apa ni, yang harta yang ditinggalkan tadi tu, pada kita fikir, dia bagus ni, dia jaga harta kita, semua harta kita banyak.
apa dia dah meninggal dunia. Ni saya cerita sama dengan macam tuan-tuan pernah dengar lah, diulang lagi. Bila dia meninggal tu, jadi sahabat ni dengar dapat satu alamat dia ni masuk neraka. Kalau masuk neraka, kita pasal dia tak jaga adik perempuan, saudara dia biarkan. Itu kita sikit lagi. Jadi adakah kita hari ni, harta yang kita ada hari ni dah cukup dah untuk kita? Tapi kalau tuan-tuan fikir, harta ada yang dimaknakan dengan anak kita, dimaknakan dengan anak kita. Ni tuan-tuan kena pergi dalam sikit lah. Aku harta itu tak apalah, kata tak ada harta tapi anak kita dapat doakan kita kan. Kadang hari ni kata ada seorang Allah ni, dia kalau nak kata dulu banyak penyelidikan dia lah, tapi hari ni dia dah seorang Allah ni lah, umur dah 50 lebih. Dia jumpa saya, dia cakap, Ustaz, anak saya 3 Ustaz. Tiga semua ni dah tak dengar cakap saya apa semua kan. Saya pun kena tumbuk, kena belasah. Jadi bila kita dipanggil di muhasabah balik, dia ni dulu boleh kata, kita maaf cakap tuan-tuan, dulu banyak kata dia makan rasuah masa dia kerja tu. Daripada bujang apa dia dah kahwin, dia makan rasuah. Jadi dia kata dia mengaku lah, Ustaz dengan saya. Jadi tak pada ni dah, mungkin dah umur 50 lebih ni, dah tak selesa lah. Dia kena dipanggil ujian. Saya kata tak apa. Sampai 3 tahun dia dengan saya cuba dia bukan belajar lah, tapi dia kongsi dengan saya bagi dia apa semua ni. 3 tahun maknanya daripada umur dia rasa berapa tahun tadi, Allah bagi ujian dia 3 tahun. Duitnya habis apa semua 3 tahun. So, kalau kita tengok dalam ini yang tajuk saya Ulul Albab ni, saya ada satu je kisah. Cerita ni panjang. Kalau nak cerita kita punya edisi ni tak habis kan. Kisah Nabi Ayub tu kan. Nabi Ayub ni kan dia sakit. Contoh kan, dia sakit sepanjang berapa tahun? 18 tahun. Jadi isteri dia kata, kenapa tak minta dengan Allah, ya Allah baik kan. Nabi Ayub cakap apa? Masa aku 70 tahun tu aku sihat, 18 tahun. Agak macam ni tuan-tuan kan. Macam hari ni kan panas kan. Berapa tahun tak panas? Tak apalah, panas-panas. Redor dia dalam hati betul lah kan. Jadi ada hikmah dia lah di sini kan. Bila kita diberikan ujian tu ayat yang kita selalu dengar. Bila diberi ujian ujian kelaparan, kekurangan harta, wala nabluwan nakum syai'un minal khawfi. Jadi adakah kita hari ni tonton fikir sendiri maksudnya, adakah harta kita ni boleh jamin kita besok? Tonton kadang-kadang bila dia ada halal, ada haram, ada syubhat. Hari ni yang kita paling risau sekali yang kita syubhat. Jadi kadang cakap, Ustaz, saya jadi macam tak ikhlas tak? Syubhat ni macam mana? Bagi contoh macam cincin swasta. Cincin swasta
Ada yang kata lelaki tak boleh pakai apa semua. Kalau ikut dari segi apa, dari segi istimbat hukum ni, kalau cincin tu kita leburkan, dia boleh pisah pergi perak, pergi ke apa, emas. Kalau ustaz emas sikit je, tapi boleh pisah, maka kita tak boleh pakai. Jadi pengaliran kita tu contoh kan, dia ni berjiran, tapi longkang dia tu dia menghala ke apa tu rumah dia. Patut longkang tu terus je lah, dia tak menghala rumah. Jadi orang tu hari pergi mana boleh tuan-tuan, salur tu pergi contoh lah. Nampak? Jadi kita hari ni apa, cukup ke tak aku ni kalau kita derma berapa ringgit derma ni kan? Macam ni masjid baru kan, pura baru ni derma ya, dia tu agak boleh menampung kita tak? Kalau kata solat kita, kalau kira-kira yang khusyuk tu umur kita berapa tahun? Saya lah, kalau tanya saya lah, belajar pun sikit-sikit lagi tak pandai. Belajar khusyuk daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, pergi pondok, pergi masjid semua tu, pergi azhar semua tu, belajar tu juga tak khusyuk lagi. Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Kerana tu masuk kita, setengah jam tu nak masuk niat tu. Allah Akbar. Macam apa ni, lagi kita tengok sejarah Sayyidina Ali ya. Hikmahnya kita, ini yang kalau kita sebut Ulul Albab ni, antaranya fikiran kita ni faham hikmah tu. Bila kita solat sunat, macam hari ni bulan Rajab ni kita puasa sunat ni, solat sunat, perkara-perkara yang sunat ni untuk melatih kita. Macam kata kita latih tengok contoh macam Sayyidina apa ni, Ali ni, dia bila memberi salam ke kiri, dia terpandang apa tu, bulan kan. Jadi ingat, maknanya sembahyang fardu nanti ingat, masa kita tolak jaga, jangan sampai kita ingat tu. Contohlah, tuan-tuan, bila kita solat sunat, orang tu ni dia masuk lagi. Contoh ni, jadi kita solat sunat ni untuk kita nak latih macam mana, apa mungkin yang berlaku pada kita masa solat ni, kita perlu dapatkan sebelum masuk makna apa semua. Itu contoh yang paling simple lah yang saya dapat. Kalau nak pergi dalam tu memang dengan baju bersih, hati bersih. Ini baju kita macam mana cakap lagi? Kadang-kadang bawa duit pula kan? Dalam pakaian kita. Ya, dia orang cakap dengan saya, Ustaz nak jadi ni, apa ni, nak jadi ahli apa panggil? Tasawuf. Nak jadi ahli tasawuf ni kena pakai baju bulu. Tuan-tuan sanggup tak? Beli kambing, potong kambing, buat baju, dia pakai baju tu. Tak dicampur. Oh ni tanya ni benang dari mana, apa semua tu. Itulah cerita. Kita mana-mana pun kita nak bawa tu. Jadi harta kita boleh lepas. Kalau solat tak lepas, harta kita ni mana? Satu lagi, yang tiga je, umur kita. Tadi kita tengok umur kita. Contoh kalau kita sebut umur kita daripada 15 tahun, fardu ain semua kita dah dapat dah. Doa semua kita dah beres.
Hari ni anak kita pun kita latih lah. Awak umur 15 tahun ni semua dah mesti hafal surah sikit-sikit lah. 7 surah tu sudah kurang. Surah apa? Surah Sajadah, surah Kahfi. Ini yang saya buat dululah. Saya umur 14 tahun dululah ada 7 surah tu. Surah tu Ar-Rahman, Al-Waqiah. Tuan-tuan saya tahu semua dah hafal kan? Okey, insya-Allah. Bagi sikit lah. Dia antara kalau kita boleh hafal ni, masih otak kita ni boleh fikir baik lagi lah. Itu dia. Jadi kalau kita hari ni kita tak ada hafal-hafal, itu yang saya sebut tadi. Dia pergi solat, dia balik, pergi kerja, beri nafkah, masuk syurga dia. Dia panggil orang yang taat ni. Taat. Kalau isteri taat balik, betul kan? Masuk surga. Wah, kita dengan belajar sana sini apa semua tadi, kaki sebelah masuk neraka, kaki sebelah masuk surga. Takut tuan-tuan, saya takut lah. Banyak sangat benda yang dapat takut itu. Kalau hari ni kita apa ni, kalau kita nak sebut pasal neraka, saya dulu masa sampai di Mesir tu, saya cakap Arab kan tak pandai kan. Jadi satu hari saya pergi kedai runcit tu, saya nak beli mancis. Mancis ni dalam bahasa Arab tu, siapa tahu bahasa Arab? Jadi kita tak tahu bahasa Arab apa, kita cakaplah dengan Arab tu. Kita nak beli nar. Arab takut tu. La ilaha illallah, la ilaha akbar. Saya kata apa pasal Arab ni mengucap lah ni, astagfirullahaladzim semua. Dia kata anar tu neraka, kata dia ni. Oh, yelah kita cakap api ada api. Ada itu kan. Oh, jadi bahasa Arab dia kibri. Mancis, kibri. Kalau rokok bahasa Arab tak ada. Yang ada sigaret kan. Jadi sijah tak ada. Contohlah Jadi bila kita sebut neraka Arab ni, terlalu punya apa? Takut. Tuan-tuan agak macam mana? Wa idza tuliyat ayatuhu zadat imana ya. Bergetar hati ni kan. Agak-agak macam ni boleh tak? Cubalah Jadi umur kita ni kita habiskan dengan bergetar iman itu je lah. Sebut Allahu Akbar, pengsan. Janganlah. Itu orang zikir berapa tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, semua dah tobat. Tobat. Pergi majlis zikir, berapa zikir tu? 300,000. Malam tu semua 300,000. Buat ramai la ilaha illallah, seorang pengsan, mengelumpur. Tapi tak adalah pengsan sampai keluar buih. Itu tak ada lah. Apa? Tak macam tak. Jadi la ilaha illallah. Ini ke-16. Nampak Ibn Iman semua termasuk 16 harkat. Tak apa. Tak suruh pengsan. Hati dia bergetar macam mana? Cuba tonton rasa jantung kan? Cuba rasa jantung dengan radio tu. Cuba rasa jantung, ada tak? Ada bunyi lah. Saya kalau kadang-kadang saya apa ni, bila kadang-kadang buat, kadang tak ada. Saya pun ada juga lah macam perubatan Islam. Tapi saya guna macam tak lain akidah lah. Kita maksudnya kita ada sainsnya, kita ada adab dia, kita ada lepas tu saya kata cuba sebelum saya nak terangkan apa ni, sakit ni lah kan, pasal dia saya punya ini yang terbaru ni lah. Dia tak boleh asyik nak marah dia. Pagi marah, petang marah.
Macam mana ustaz buat, saya ni tak boleh hilang marah. Ada banyak ustaz saya jumpa. Try ustaz ni pula, macam mana? Saya kata semua bukan jantung. Rasa jantung. Tak rasa lah. Dia dah takut lah. Kan kita rasa kan? Cuba tonton cari jantung. Ada tak? Dia ada bunyi tu. Dia pegang. Saya kata awak pegang, bunyi. Atau awak kenal lah diri awak. Jantung. Ada orang cakap dia ni kena apa, masuk saku apa benda kan. Rasa jantung dulu. Tonton buat tak? Ada jantung. Kalau ada lah. Itu diri kita lah. Oh tak rasa lah. Balik. Besok cari lagi. Kat mana itu? Kita tidur, mimpi, kita nampak kita punya dasar ni bunyi jantung. Dekung. Itu diri kita. Ini soal ni pasal kita nak apa? Sebagai ulu albab ni, kita orang yang ada ulu albab ni, dia boleh terhalang daripada tipu daya. Betul. Ya, kita cakap dengan dia. Kan, cakap dengan apa? Makhluk halus kan? Siapa nama kau? Cakap nama Muhammad. Berapa umur kau? 200 saja umur dia. 200 tahun umur dia. Jadi kita tak boleh nak tipu apa semua. Buat. Ini yang kita besar. Boleh? Cubalah. Saya macam tu je kalau hari ni. Dari segi saya punya sikit-sikit lah. Tahun 92 dah lama dah. Saya 92 kan. Lagipun masa saya pun pernah kena sihir juga. So yang tu yang nak siapa-siapa yang ada sakit tu saya nak, memang saya akan tolong daripada keluarga saya sampai jadi ini pertama sekali itulah tengok bila apa kita dapat rasa tu nampak itu satu. Baik, yang kedua kita tengok itu dah habis kita berkala-berkala. Yang kedua kita tengok Zadul, kita punya apa? Muslim. Zadul Muslim. Nanti nilai kita tengok. Dan saya ada apa? Saya ambil satu kitab Zadul Muslim, tuan boleh cari lah. Kitab lama lah. Kitab ni kitab lama. Kita tengok sini. Ini Zadul Muslim ni. Tuan boleh rujuk lah. Kitab Abdullah bin Rasulullah bin Ibrahim, ulama besar. Ini yang kita hari-hari lah kita buat, insyaAllah. Apa, satu keluarga lah kita buat satu apa tu, satu jadual. Betul, macam kita ambil yang mudah lah, macam hari ni, apakah anda solat subuh berjemaah? Ini yang selalu lah kalau tuan-tuan ada anak yang beragama, yang ni yang kita kena ni kan. Pun kita ambil yang mudah lah ini kita, yang saya kata tadi, tak payah nak dalam-dalam. InsyaAllah kita selamat, Jun selesa lah mungkin. Yang takut tuan-tuan kita takut orang tu pandainya, ilmu dia tinggi, tak perlu itu kita dah untuk time kita je lah. Kita kira lah kalau kita solat hari, apakah anda solat subuh berjemaah setiap hari? Macam saya dulu memang kita nak ambil sanad Al-Quran kena cukup 40 hari itu contoh lah. Bila orang tanya kenapa 40 hari? Hari ni banyak orang tanya kan, kena baca zikir 40 hari macam ni tuan-tuan. Saya yang apa ni yang kita, saya punya apa ni anak murid ni yang kata tak boleh apa asyik nak marah je kan, macam-macam lah buat dia. Saya bawa dia pergi apa dia, soalan dia macam tu lah. Soalan dia macam tu. Kenapa kena ni, banyak tanya lah. Okey lah, tak apalah, tanya-tanya lah saya jawab.
Jadi bila saya kata tak apa, kita bawa saya pergi 40 masjid. Bukan surau tau, masjid. Semua surau lama kat Malaysia ni lah, dia bawa saya 40 je, satu hari, satu malam. Sampai satu masjid yang ke-35. Masjid ke-35 tu, dia masuk, pukul 6 petang ada orang bagi kuliah. Kitab tu tak ada dalam bahasa Melayu. Kitab tu dalam 30 bahasa. Terus nak beli, tak ada. Untuk guru sedangkan. Saya tak turun, saya dalam kereta. Saya kata pergilah tengok sama ada tu surau ke masjid ke, buatlah. Ada 9 ke 10 saya suruh dia buat lah. Masuk masjid, dia ada benda dia kena buat. Ada dia punya, apa dia panggil? Cabaran dia kena buat. Jadi akhirnya kita dapat satu jawapan ulama ni, nama dia sama dengan nama diceritakan dengan saya lah. Sebab saya dah kereta, dia yang begitu pun tengok. Jadi saya tengok, oh kita dah dapat jawapan apa sakit yang dia punya formula ke apa ke, supaya dia ni boleh kurangkan parah. Jadi jawapan dia apa? Balik kena tanam pokok. Pokok apa? Pokok bunga mawar. Saya kata kalau nak beli pokok ni jangan beli satu je. Anak awak ada 4, anak ada 5, beli 5 pokok. Campur isteri awak 7 pokok. Jadi dia beli 6 pokok. Beli pokok tak ada bunga, semua tak ada bunga. Lepas beberapa hari ada keluar bunga. Bunga tu yang keluar tu bunga anak dia. Pokok yang nama tu nama anak dia. Yang dia ni tak keluar-keluar lagi. Dah sebulan, 2 bulan tak keluar-keluar lagi. Saya kata awak faham tak maksud tu. Jadi sebagai, kalau kita tengok tajuk saya ni, antaranya kita perlu tanam pokok. Kenapa saya suruh tanam pokok mawar? Sebab sama dengan kehidupan kita. Tuan-tuan tengok. Tapi mungkin sebab dia ada masih dengan saya kan, yang itu. Jadi kita ada. Jadi dia sendiri tanya dengan saya. Dia sendiri heran, kenapa anak dia beli pokok sama tapi dia tak tumbuh-tumbuh, anak dia tumbuh. Bila dia tengok anak dia macam mana? Baik, mak orang tu nilai dia tu sama macam pokok. Lepas berapa bulan, saya dah 3 bulan ni, tumbuh pokok mawar tu yang asal dia warna merah, anak dia tadi tu, sampai sekarang ni merah lagi, wangi bau. Tapi yang saya punya ni keluar juga bunga, tapi warna pink. Pink dah nak muda, nak kering dah, bau pun dah dah silap macam. Jadi awak faham kan, kalau kita dengan pokok naik angin juga, itulah jadinya. Pokok ni kena siram, pokok mawar ni kena siram pukul 7, sebelum pukul 7 pagi, 7 pagi. Nabi Ayub ni pun kan, kita tak nak ayat ni tak banyak kan, Nurul Albab ni tak banyak, kita jangan lagi-lagi sangat lagi je. Nabi Ayub pun Allah suruh dia katakan pergi ke tanah, tak kaki keluar air, mandilah air tu. Kenapa tu? Sebab dia sedang marah. Itu pun tak boleh nak cerita macam-macam kisah Nabi Ayub ni, jadi kisah sikit, insyaAllah. Faham tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan marah hari ni kan, apa dia sakit, ini yang saya buat lah. Kita pun kadang-kadang nak ada gaut sikit. Jadi kita ambil air paip tu, cucur tu kan. Lepas tu bacalah apa yang tuan-tuan dah pernah hafal.
Yang berapa kali tadi tu? 40 ke berapa? Cucuk sampai rasa tu lega lah. Kalau kaki tu panas, dia jadi sejuk. Dia jadi sejuk. Betul. Macam semalam kawan yang telefon, kaki kebas tu dia. Pukul 1 pagi telefon saya. Dia kata, kau ambil air tu, cucuk sampai lega sikit lah. Nak pergilah tidur. Nanti besok pergi doktor, dah doktor lah, injek apa semua tu 2 kali injek. Apa berapa kali nak injek, saya ingat mau 10 kali injek. Tonton tengok kan. Jadi bekalan umur kita, tuan-tuan, Nabi kata kita tinggal apa 60, 70 kan. Dah cukup lagi 60. Betul sini kan. Apa kata cukup lagi 60. Okey. Kemudian kita memelihara semua solat di masjid secara berjemaah. Apakah anda hari ini membaca Al-Quran? Hari ini kita Quran panjang, kita Quran. Semua tuan-tuan kalau boleh baca terjemahan sikit lah. Sikit simple je. Terutama Al-Fatihah itu saja. Kemudian apakah rutin biasakan baca zikir? Zikir. Apakah anda melaksanakan solat sunat? Apakah ada khusyuk dalam solat yang sebut tadi? Ingat mati dan alam kubur. Jadi kita memanglah kita tahu kan. Ini tak mati-mati ni pun. Kalau cakap saya tu, saya nak mati lah, tak tahu mati-mati. Tak betul lagi. Belum lagi. Tunggu. Apakah anda ingat pada kiamat segala peristiwa dan yang mengerikan? Apakah anda berdoa kepada Allah mohon masuk surga? Yang ini wajarlah. Kata wah, apa ni aku buat macam ni kan? Itu wajarlah. Apakah anda berdoa sebanyak 3 kali mohon supaya diselamatkan dari neraka? Allahumma inna a'udzuka min syarri an-nar kan? Itu doa tu. Mudah. Cakap Melayu pun boleh. Sudah. Ini apakah anda membaca hadis Rasulullah? Sekurang-kurangnya hadis ni yang apa ni, kalau di Malaysia ni kita ada Imam Nawawi 40 tu kan. Cukuplah tu 40 tu memang dalil kuat. Kalau nak bawa dalil yang Sunan Sita tu dia dah kumpul dalam tu. Ya, kalau apa pun berlaku dalam hidup kita tu, kalau kita ngaji agama ni memang 40 tu wajib tu. Pasal tu dalil. Kalau Quran 8 juzuk sekurang-kurangnya kena hafal. Sebagai apa? Dalil. Macam hari ni kan, kalau kata apa nama yang hari ni apa yang ceramah ramai orang datang kan. Dah kena ni. Saya macam pernah ada jumpa satu orang lah di mana, saya tak ingat lah di mana. Dia ni dia kata dia daripada Afghanistan. Katanya daripada Afghanistan, dia panggil saya Ahmad. Ya, cakap Arab. Tu dia tanya saya, apakah maksud, ni soalan ni, apakah maksud Ashabul Kahfi tu yang apa tu, bila dia bangun tidur, dia bawa duit tu pergi kedai, dia kata duit ni apa? Tak laku kan? Dia tanya saya, betul ke duit yang dia bawa tu? Takkanlah 300 berapa? 300 tahun mana ada yang 40 tahun. Tak, Allah lah tu riwayat ni. Ada lagi tak duit tu? Saya pergi tempat yang Ashabul Kahfi tu, ihtimal pula. Tahu ihtimal apa? Betul, boleh jadi betul, boleh tidak. Tapi saya yakin tu lah. Tengok gua tu kecil, di dalam tu kan ada orang tu. Tuan-tuan dah pergi kan? Ada yang dah pergi kan? Ya. Ada tulang-tulang tu. Dia tanya saya soalan tu. Bila saya termenung, tak apalah. Yalah, kita baru fresh kan? InsyaAllah. Dia ada kena dengan akidah. Kalau jawapan dia, bila kita bincang kawan-kawan, duit tu jawapan dia Islam. Okay. Kalau hari ni kita tengok macam Kristian kan, kalau cakap tengoklah tak Kristian kan. Ni kita belajar daripada Azhar ni dengan ada pelajar universiti sini dia Kristian ni lawan dengan Islam.
Itulah pasal matematik. Macam mana matematik tu nak kaitkan Allah tu satu. Macam mana nak jawab matematik? Menunjukkan Allah tu satu. Jadi itu okeylah, semua tak ada masalah. La ilaha illallah tu kalimah Allah tu apa semua tu boleh jawab. Tapi dia tanya kita apa? Ini saya nak tuan-tuan pun fikir juga lah. Cerita album ni nak kena fikir ni tinggi. Tapi kita cakap sekali orang dah faham. Macam hari ni orang guna peribahasa kan. Tapi peribahasa tu ada 3-4 perkataan. Ni cakap satu je. Sekali je. Kalau cakap awak ada apa cakap harta, kita jawab anak. Betul dia. Cakap mandi, takkan mandi bunga. Betul dia. Jadi pelajar ni budak Cina, SDA ni. Dia tanya dengan kita kan, budak itu. Kau ada Allah kan, dia kata. Kau ada Tuhan kan. Kau nampak tak bangunan tu? Universiti tu? Kau cakap dengan Tuhan kau, hari ni kau cakap dengan dia sekarang ni, kau hancurkan. Kau cakap dengan Tuhan kau, kau suruh hancurkan. Itu zaman Nabi tau. Betul tak? Yang belau bulan kan? Tuan-tuan tahu kita jawab apa? Oi, kalau kita suruh hancurkan bangunan dengan kita sekali habis. Macam mana dia boleh tanya macam tu kan? Kita hari ni anak kita tanya, Allah siapa Allah? Allah tu mana Allah? Dia tanya, adik ni apa ni, siapa jadikan adik? Allah. Betul Allah jadikan. Allah. Macam mana jawab? Satu kataan dia jawab. Hari ni. Jangan banyak cakap. Tegang itu, tegang ini kan. Kata orang nak pergi ni apa? Nak pergi Putrajaya, pusing ikut serbat pusing jauh buat apa kan? Betul. Satu batak. Hari ni yang kita belajar. Batak nak tengok. Faham? Jadi saya Allah sekali kita dengan orang Hindu. Dengan orang Hindu. Kan dia apa panggil soalan dia, kenapa orang Islam apa ganas kan sembelih lembu ni potong dia tak. Jadi saya tanya dia balik, kenapa awak masuk apa tu kuil tu bagi lonceng? Itu hang-hang tu kan. Oh dia jawab lagi. Ya lonceng ni kan panggil apa ni es krim untuk kan. Jadi macam ni tuan-tuan, kalau apa ni orang kafir, kita jawab Islam soalan dengan soalan. Jawab. Dia tanya ni Islam tak boleh. Apa kita Islam ni kita tegakkan betul-betul. Ada 5 ini tuan-tuan. Yang pertama, peradaban ilmu. Kita terangkan si ilmu. Tak payah kita tinggi-tinggi. Nawawi, Batak Badrain. Simple. Kita hadis yang tu kan, dah cukup. Tak payah nak, ni kita. Faham? Kita tak payah nak ni. Hari ni kan orang tu, Ustaz dah dengar lah tu cerita tu. Ustaz banyak not. Cerita tu sama je kan. Tapi benda tu tepat. Benda tu tepat. Macam saya ingat ada masa saya di Kelantan tu, satu pelajar dia sekolah pondok lah. Sekolah pondok ni kan dia belajar huruf satu. Sampai ada yang buat PhD huruf ba saja. Huruf alif belum, huruf alif dah ada orang buat, ba pula. Buat PhD, doktor tu kan. Nanti saya nak buat huruf Chin pula. Huruf ba tu, dia buat PhD. Lulus. Jadi kalau tuan-tuan tengok macam dalam kitab apa ni kelas tu, dia tulis itu kalimah tu dia katabah. Katabah ni maksudnya dia menulis.
katabah tu dia lelaki menulis. Dia tak sebut ruang katabah tu, tak ada. Betul Tapi pelajar ni tanya, kata, Tok Guru ni, ruang ni tak ada tersembunyi kat situ. Tok Guru ni ada yang kata orang apa ni? Dia ada kat dalam tu. Mana? Cuba koyakkan kalimah tu. Jadi dia koyakkan, dia potong kalimah katabah tu, tengok di belakang tu ada kalimah ruang. Satu tuan-tuan kita, saya tak ada lah gitu. Ada pun lambat. Dan kita buat orang dalam baca-baca, okey baik, lambat. Dapat hari tu baik tadi. Ni on the spot kat situ. Jadi kita hari ni nampak satu peradaban ilmu. Okay. Yang kedua apa? Yang kedua kekeluargaan. Ini tuan-tuan jawab macam ni. Pertama, dia ada 5 Pertama ilmu, kekeluargaan, muamalat dari segi ekonomi. Kemudian yang keempat, yang ketiga kesihatan, yang keempat ekonomi, yang kelima sosial. So 5 ni mesti ada. Dia tak boleh kita shoot untuk ilmu saja, kita tak boleh shoot untuk keluarga saja, kita tak boleh shoot untuk ekonomi saja, tak boleh. Kita tengok cakap apa pun cerita hari ni, hujah ke dalil ke, dia akan balik situ. Kau pergi ke situ. Tak boleh nak. Kita balik. Kemudian kita pecahkan lagi. Kalau tuan-tuan tengok, kita kalau ini yang tinggi sikit lah, dia pun tinggi sikit, kita pecahkan lagi. Yang pertama ialah akidah kita. Bawah tu pergi ke akidah. Yang kedua kita pergi mana? Ibadat. Tuan-tuan lagu ibadat, apa semua. Suci ibu semua tu. Kemudian akhlak. Tapi ada dia punya dia panggil halak dia, iaitu kita ada 2 yang hari ni kita dapat. Pada cerita usaha hadis palsu tu, dipanggil Aulawiyah dengan Israiliyah. Itu banyak juga kitab-kitab tafsir Israiliyah sebab itu macam kami ni yang kita tak ada nak terlebih-lebih sangat kita tu kan, pasal banyak yang Israiliyah. So kita ambil yang betul-betul yang original. Itu dia kita jadi lawak Israiliyah. Jadi macam Aulawiyah ni memang kita tahu apa pun dalam keadaan Aulawiyah memang tamu sekali itu Islam, iman, kan? Kita solat bawah tu ayat tu. Kita nak bawa tu solat tu. Jadi hari ni bila tuan-tuan ada YouTube, kita nak ni awak tak faham. Ada lagi berapa banyak anak ada lagi kan? Cukup lah. Betul. Kemudian kita tengok sini, apakah anda membeli buku kitab Islam yang baru yang dapat menambah wawasan pengertian tentang hati? Maknanya yang hari ni tuan-tuan, kalau kata Sirah Salikin, Hidayatul Salikin, Al-Hikam tu memang kalau kita kata Riyadus Salikin memang ketinggian. Saya nak mengajar orang pergi itu lah. Itu kita memang tinggi. Jadi kadang-kadang kita baca tak boleh, kena ada guru takut faham dia lain sebab kita tinggi. Itu saya kata tadi, kalau harta tu bukan harta, kita jawab anak. Itu lah betul. Zadul Ma'ad tu Zadul tambah tempat kembali. Mana dia sebut bekalan ni, makna dia contoh dia.
Itu yang kita nak dengan Quran. Dia satu perkataan tu, satu kalimah kita faham makna dia untuk yang tepat tu. Jadi ini maknanya hari ni adakah kita ada beli buku kurang-kurangnya? Baca belum tahu lagi kan? Ada yang baca hari ni, yang saya ada terbaca satu artikel lah, orang Malaysia ni, tapi VIP lah, orang biasa. Dia baca satu hari 35 buku. Dia boleh baca buku tu muka 200, lebih kurang 300 lah, 200 lebih. 300 muka surat dalam masa 2 jam setengah. Saya tak ada yang kita belajar speed reading kan? Speed reading untuk apa? Korea kan? Kita belajar sikit lah. Yang baca-baca dekat tengah-tengah tu dia punya kan? Ada orang baca ujung kan? Kita buka buku, baca yang atas dengan baca yang bawah tu. Itulah jawapan dia. Ada yang baca macam tu. Tapi ada yang dia baca tu, satu muka surat tu, cerita dia kat tengah-tengah. Tak tahulah di Malaysia, tak tahulah. Tapi macam mana boleh baca 300 muka surat dalam masa 2 jam setengah? Aku tak terhabis tu. Tak faham lagi. Bukunya dia makan pil. Satu biji harga dia RM1,000. Satu biji. Kita makan kapsul yang dalam aku ingat 10 lah. Nak bagi apa? Otak dia cergas. Kan anak kita kan, Dek, makan apa tu? Bismillah kan. Tak nak dia. Dek, kau tak makan nanti otak kau lembab lah. Dah dia makan. Anak kita yang makan. Kita yang makan. Boleh lah, Afan, ibu Afan. Tak boleh Afan. Makan lagi. Tak boleh. Makan lagi. Zam-zam apa semua kan. Otak kita melembab. Ini beli satu biji RM1,000. Tuan-tuan carilah satu. Kita boleh lah dapat satu botol tu. Tak boleh lah. Susah. Kalau kita ni kalau kerja pakai otak dia Piramli kata otak tu lebih komat daripada otak. Tak guna otak ni. Guna apakah anda pada hari ini bersedekah kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan pertolongan? Jadi ini pun salah satu daripada yang saya buatlah untuk perubatan. Saya kata cari siapa-siapa yang nak minta tolong, bukan carilah siapa yang ada yang minta tolong, tolong. Tu. Dia kalau berapa? Kalau 7 hari lebih kurang 100 orang lah. Orang macam tu lah. Jadi tuan-tuan tak apa dah kalau hari ni kita kata tolong apa yang mudah sajalah kita tolong. Betul kan? Tapi kata orang ada apa ni, jom aku belanja kau makan. Tak belanja makan belanja makan boleh? Air kiwi 3, nasi biryani 4. Boy, tak suruh aku belanja macam ni. Banyak tu belanja kan? Ada orang cakap, tak apalah. Tu ni belanja ni. Tak apa. Betul Cuba tuan-tuan fikir dia kena fikir lagi. Apakah dia nak belanja kita tu, kita tak nak, apakah kita menolak kebaikan? Betul tak? Dia nak buat baik dengan kita, kita halang. Boleh? Macam mana tuan-tuan? Hari ni saya nak tolong orang. Tak apa. Tak juga kita Mau tak tolong, kita tak nak pula. Kita nak
bagi apa, tolong free pun tak dulu, ngajar Quran free pun tak nak. Ya, betul. Sudahkah anda menjauhi sifat takabur, sombong, dan bangga diri atau muka? Mungkin. Jadi ni cuba lah meminta dia sikit lah. Dia tak panggil, dia nak berbahasa apa? Ego kan. Dia tak cakap takbur. Cakap ego sikit. Baik, apakah anda mengunjungi saudara anda seagama? Apakah anda sudah mengajak mendakwah keluarga? Mendakwah keluarga. Kemudian sudahkah anda berbuat baik kepada orang tua? Apakah anda mengucapkan innalillah kerana musibah lupa? Kemudian apakah anda membuat ihsan pada tetangga anda? Ni jiran kita kan. Kalau tengok cerita jiran ni, saya lemah sebenarnya. Lemah tu, macam mana tuan-tuan ni? Tak boleh nak cakap. Kalau jiran susah hati, aduh, macam mana kita? Kita makan, jiran tak makan, ya Allah. Boleh tuan-tuan ni? Saya pergi ke satu rumah tu kan. Rumah dia ni, dia tak ada pagar dia tengah-tengah aja. Dia kata, kenapa? Ni, cik, pagar ni tengah aja, sepadan dengan orang dia. Dia kata, jiran tu marah pasal daun tu masuk dalam rumah dia. Sama juga macam buah tu kan. Buah kan kalau masuk dalam rumah kita. Boleh tak? Tu jiran mak saya lah. Mak, ayam tak ada ayam ni mana? Jiran kata kan. Siapa ayam masuk dalam rumah aku bunyi. Ayam ni tak sekolah. Cakap dengan ayam. Kau jangan pergi rumah dia. Mana ada itu? Itu nak tuan-tuan. Jadi kita macam jiran ni kalau cerita tuan-tuan, satu dia kan, bahasa dia sebut Nabi kata, Nabi sebut kan, tak boleh masuk, tak boleh masuk surga, tak mengaku Nabi Laisa Minna. Tu yang saya takut. Saya dengar bergegar saya. Laisa Minna tu Nabi tak nak ubat yang menyakiti hati. Tuan-tuan ni. Jadi ihsan macam ni tuan-tuan. Ihsan ni kalau nak bagi faham mudah, kita nak sembelih binatang kena boleh ya. Nak sembelih binatang kena benda yang tajam. Betul tak? Ihsan. Kalau kita nak goreng ikan, bagilah ikan tu mati dulu. Susah lah Ustaz, ni ketam susah mati, masuk esbok je pegang. Itu tak ihsan. Kalau nak lebih nak ihsan yang saya kata tadi, jalan ni, kita jalan dekat luar ni, kita doa lah jangan kita sampai terpijak semua. Ada semua tu kita ambil alihkan. Pakai binatang, alihkan. Macam mana tuan-tuan? Itu ihsan. Jalan nasib lah. Itu bijak tak tahu apa tak. Bijak lah betul. Banyak dalil lah. Jadi tuan-tuan, saya macam tuan-tuan ni senang kan. Tak ada masalah. Tak ada longkap, tak ada apa. Senang. Apakah anda ini bersihkan hati dari rasa sombong, keria? Atau saya kata tadi, kita punya jawapan kita dah ada. Sudahkah anda membersihkan lisan dan mulut anda dari dusta, mengumpat, mengadu, membicarakan orang lain, bertengkar dan berpulau sendu? Kalau anak kita ni 1 tahun, dia belajar di sekolah 1,100 jam. Tak tahu nama yang mengira ni. 1,100 jam. Kalau sekolah rendah, 1 hari dia belajar dekat rumah. Kita dengan belajar ini, sekolah rendah 2 jam. Kalau sekolah rendah 3 jam. Tak kisahlah apa benda pun, masuk je lah slot apa pun anak kita 2 jam. Tapi bila saya buat program motivasi 200 pelajar, 1,200 jam tengok TV.
tujuan ni tuan, membersihkan lisan daripada perkara takut pada Allah, kepadanya dalam usaha mencari nafkah, makan minum dan pakaian. Sudahkah anda bertaubat kepada Allah dan taubat yang jujur dan sebenarnya pada setiap waktu atas dosa? Macam istighfar tu kan? Istighfar. Cuba tuan-tuan istighfar ni 16 rakaat. Cuba lah. Kalau tak boleh juga, buat panjang sikit. Yang saya kata tadi, kita rasa kita punya jantung tadi tu, dia macam mana automatik air mata keluar. Tu baik. Itu contoh lah. Nak nangis-nangis susah tu kan. Dia original punya air mata ni. Dia tu istighfar tu yang saya ikut pengalaman saya lah. Pasal benda ni semua kena latih tuan-tuan. Nak baca tu kena latih. Macam ni kan. Yalah macam kita ni, macam saya ni memang dah untuk yang dari segi apa, kita nak mengenal diri kan. Kata solution tu kita bagi apa, hati tu nak bersihkan hati kan. Cara dia tu nak menangis-nangis. Wayang betul nak menangis dia ni. Tengok Hindustan mau nangis, tengok Kurs pun nangis kan. Tapi tu tak. Dia mata satu je. Tapi kalau dah tu bukan lah. Nangis tu bukan. Dia diam je tak. Macam kita solat tu. Macam mungkin tuan-tuan macam pernah pergi Kaabah kan. Tak pernah pergi tengok Kaabah. Tiba-tiba air mata pergi makam Nabi macam basah-basah ni. Itu lah. Macam mana tu? Jadi tuan-tuan buat latihan astagfirullah sampai rasa bergegar sini, jantung tu kita dengar lah. Buat latihan insyaAllah. Wahai saudaraku yang muslim, jawablah pertanyaan di atas dan praktik amalia. Jadi kalau tuan-tuan tengok kita dalam Al-Quran, kita ada beberapa dalil untuk macam surah Ar-Rahman ayat 19, tuan-tuan semak lah, surah Ibrahim ayat 22. Saya banyak tafsir saya tengok semua jawapan sama kan. Ulul albab ya ashabul uqul, orang yang betul-betul boleh memiliki fikiran yang pergi kepada apa tadi saya sebut tadi tu. Quran itu. Surah Al-Baqarah ayat 269 ayat 190. Kemudian surah Ali Imran. Dan saya bacakan awal tu. Surah Al-Baqarah ayat 179. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 197. Kisah-kisah yang dapat kita ambil tadi, kalau kita ambil contoh kenaan dengan hukum kisah. Hukum kisah tu hanya orang bijak betul lah panggil. Dia panggil fitrah mustaqimah. Fitrah mustaqimah ni extraordinary lah. Banyak ni tuan-tuan, saya tak dapat nak dekat. Kalau dalam hadis tafsir jalan lain, Ibnu Katsir ada banyak disebut muskil kan. Itu yang kita cari lagi lah, insyaAllah. Kemudian kita ada kisah Nabi Ayub, tuan-tuan boleh baca lah cerita kisah Nabi Ayub. Kemudian tanya diri kita balik kisah Nabi Ayub yang dari segi dugaan. Dalam tu yang saya kata 5 tu lah. Ada kecemangan ilmu, ada kemasyarakatan, semua ada. Kemudian kisah mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ini yang muskil kan. Orang Quraisy tanya Yahudi pasal Nabi Musa, apa mukjizat dia. Nabi Isa kita Injil kan. Betul. Ini ada yang kena-kena kita lah. Lihat Yahudi, Nasrani dan Islam. Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan 1. Kan? Itu tuan-tuan saya tak faham semua tu. Kemudian
Kemudian yang keempat, kisah hikmah. Jadi orang ulul albab ni ambil hikmah. Hikmah ni yang kadang-kadang kita salah tafsir tu. Jadi yang akhirnya nilai-nilai insan daripada ayat yang saya baca tadi itu, awal tadi itu, nilai-nilai insan yang pertama sekali jaminan kehidupan. Dalam hukum kisah tu ada nilai-nilai kehidupan. Hukum kisah tu yang mungkin kita tak kata mungkin bunuh apa semua, itulah kita tak boleh tengok lagi. Kemudian sentiasa bertakwa. Bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa yang bertakwa Allah akan keluarkan dia cari jalan keluar tu. Jadi insya-Allah Allah yang ada ulul albab ni, fikiran dia bagus, akal dia bagus ni, kita dapat cari jalan keluar. Insya-Allah. Kita takut macam hari ni kalau boleh, hari ni sakit, hari ni nak baik tak boleh dah. Kalau dengan saya kurang-kurang 2 bulan. Lama je Ustaz, yelah 2 bulan. Nak cari apa semua meramal lagi, ulang balik semua. Kemudian nilai dia lagi membezakan yang baik dan yang buruk. Kita dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Automatik. Kalau yang tak boleh nilai yang buruk baik mana? Yang gila malah kan tu kan. Sentiasa dekat dengan kebesaran. Itu yang dia kata dia. Apa yang kita hari ni tuan-tuan tengok pada diri kita ni, jasa dekat dengan besar Allah ni ada terdapat di antara hidung dan dagu. Tuan-tuan faham lah ada kebesaran Allah ke situ. Di hidung, antara hidung dan dagu. Carilah tu. Kemudian yang kelima, nilai insan ni ialah yang pertama, yang kelima tu iaitu sejarah ataupun sirah Nabi menjadi pengajaran. Di hari ni kita nak kena ada sikit lah sejarah Nabi. Itu yang saya kata tadi, kita banyak Israeliat tu. Saya memang kawan-kawan sahabat saya memang saya jaga, tak nak cerita-cerita. Tapi kita shoot satu, dah tu je kita buat, kita layan. Kita tak layan jadi pengajaran. Nabi bila insya-Allah. Yang kata hari ni nak lain pula lah, nak ilmu lain lah. Boleh tak? Dia cakap sikit dah tu anak dia kata, bah, hari ni nak ikut Syiah lah bah. Syiah senang. Tu. Saya kata tak apa. Kita beritahu dia lah, jangan marah dia kan. Mana buat ni macam mana, buat ni. Pada mesti tak buka ambil agama, bidang lain ni. Kemudian yang keenam, mengambil peluang belajar dengan menuntut ilmu. Okey, macam hari ni kita mengambil peluang kurang-kurang kita tahu untuk apa yang apa. Saya ni memang saya cerita pengalaman je lah. Kan, kalau hari ni tuan-tuan saya cerita ni semua dah dapat, semua dah faham kan, ulang-ulang je. Nanti saya cerita pengalaman yang mungkin tak ada pada orang lain. Betul. Cuma kalau tuan-tuan tengok cara Imam Syafi'i, boleh baca dia. Imam Syafi'i ni untuk ilmu, saya dapat satu je. Masa dia balik, sambil belajar dia kerja. Lepas tu dia tak balik, dia pergi kerja. Dah macam kata hari ni belajar luar negara, tak nak balik Malaysia, kerja dulu. Jadi masa dia balik, sampai rumah, dia bagi mak dia duit. Mak dia tak. Jadi Imam Syafi'i fikir, mak dia tak nak. Macam mana mak? Duit tu kau bagi orang. Saya selalu semayang dekat masjid Imam Syafi'i tu. Jadi dia panggil orang, mana yang kawasan tu, kampung tu, macam ulu sikit lah kampung tu. Siapa yang miskin tu, dia bagi duit, ambil. Bagi lah. Tinggalkan sikit kan, dia tinggalkan sikit, 1,000 dirham tu. Tak boleh, bagi. Ya Allah. Macam mana tuan-tuan?
Rasulullah tu yang dia beli tanah, lepas tu dia buat kerja tanah tu, dalam tu ada emas ya. Jadi dia jumpa orang tua dia, tuan dia, aku beli tanah kau ni, dalam tanah ni, kebun kau ni ada emas, macam mana? Kalau kita nak cakap ke, kita ambil je lah. Tak ada pun ambil juga. Tu zaman Nabi punya umat lah. Kita macam mana nak rujuk tak tu? Tuan kata ni rujuk ni ustaz ni macam ni cakap, ustaz ni macam ni cakap, ustaz ni cakap. Kau baca sendiri lah. Kemudian amalkan. Macam saya cakap tadi kan, kau cakap ni lain-lain, kau tanamlah pokok. Belajarlah ilmu kat situ. Semua orang kau dah tak yakin, dah keliru, rasakan sendirilah betul. Kemudian yang ketujuh, mengambil ujian sebagai hikmah daripada Allah. Yang ke-8, memahami hubungan silaturahim. Itu saja silaturahim kita hari ini. Tarinya bersalam lah buat mereka. Orang Kristian memang dia tak bisa lah. Sebab disebut kat sini tahiyatan Islam, Assalamualaikum. Maksudnya di Isra Mi'raj tu Nabi Allah bersalam dengan Nabi kan, dia dalam tahiyat Assalamualaikum. Itu dalam tahiyat tu kalau tuan-tuan tengok, kita punya dia gunakan uslub bahasa Arab tu kan, dia pakai perkataan apa, letak kaf kan. Kaf ni ialah awal. Assalamualaikum ni kita dah bahasa tahiyatul ba'da sallallahu alaihi wasallam tu kan, pertemuan antara Nabi dengan Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang bawa dalam sembahyang ni seolah macam kita bercakap, kita nampak depan je. Ini macam mana? Seolah-olah kita dari segi ihsan, seolah dia nampak kita jauh tuan-tuan ingat. Kalau kita faham kat sini, kita nampak hadis tu kan, kita faham hadis yang kita Rasulullah. Jadi hubungan kita dengan Allah automatik manusia Allah Ta'ala. Satu je. Hari ni bila nampak dia tu baik dengan kita kan, tapi kita nampak hari ni macam masa muka je, tak suka aku ke? Berat lah. Allah, kita dah dengan Allah pun kita sangka buruk. Itu je lah. Beza dia, ni last kali kalau kita beza dengan orang kafir kan, Cina ke apa, kafir lah. Orang semayang losak, tak semayang pun losak. Kalau Hindu pergi masjid pakai tudung, keluar buka. Jadi itu sudah. Kalau mana kita cuba apa ni, jangan sama dengan itu. InsyaAllah kalau sampai situ saya minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan hebat lah sini kan. Saya cuma mengingatkan saya dan apa, kita dapat apa, ulang tu bagi diri saya juga tuan-tuan mudah dapat 5% pun jadi ya. Tentang perlu albab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la yasfa'una shakkan wa la ma'dudan wa la mahruman wa ablana musi'ana musibana wa muqassirana li amalina wa ablana kulla biwajhika karim ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan apa kekurangan kami ini sebagai kumpulan yang rahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Jangan apabila kiranya Tuhan kami jadikan sekalian yang ada dalam keadaan kami dan yang sudah kami dan mengikut kami akan mendapat kecelakaan. Ya Allah, dipencilkan atau tersekat daripada boleh rumah. Kurniakan kepada kami akan orang-orang yang tidak baik yang ada di kalangan kami dapat dipimpin oleh orang yang baik yang ada di kalangan kami. Orang yang cuai dapat dipimpin oleh orang yang rajin bekerja dari kalangan kami. Kurniakan ya Allah kepada kami kebaikan semuanya dengan berkat keagungan Zat-Mu yang bersifat mulia. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan ilmu ini majlis yang Kau berkati dan rahmati. Tunjukilah kami, pimpinlah kami ke jalan kebenaran serta jalan yang Kau beri
berikan taufik hidayah dan hidayah seperjalanan hidup kami. Tunjukkan kami ke jalan yang Engkau beri nikmat dan rahmat seperjalanan hidup kami di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatalah iman takwa dalam perjalanan kami. Hiasilah kami dengan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia serta sifat tawaduk dan kesabaran dalam menghadapi cabaran ini. Ya Allah, padamulah kami sembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Ya Allah, sehat sejahterakanlah tubuh kami, anak pinak kami, suami isteri kami, keluarga kami, khusus para jemaah yang beserta kami dalam majlis ini. Lindungilah kami daripada keaifan, kelemahan, kecelakaan dan mara bahaya yang tidak diingini dari lahir dan batin yang jelas atau terus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ampunilah dosa kami yang kami sedari atau yang tidak kami sedari. Ampunilah dosa kami terhadap ibu bapa kami, ampunilah dosa kedua kami. Bahagiakanlah mereka di mana mereka berada. Sejahterakan mereka berdua sepanjang hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah, bagaimana mereka menasihati kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah dosa isteri atau suami kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa sisi keluarga kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami, ampunilah dosa terhadap seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri atau suami yang soleh, anugerahkan kepada kami cucu-cucu yang soleh, anugerahkan kami anak-anak bakti kepada ibu bapa, anugerahkan kami sahabat-sahabat yang soleh dan jiran tetangga yang baik. Ya Allah, bahagiakan tetangga kami, bahagiakanlah kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Ya Allah, berkatilah umur kami, berkatilah umur kami dengan amalan-amalan soleh dan kesehatan dan kesabaran. Berkatilah rezeki-rezeki yang telah Engkau limpah ruahkan kepada kami. Berkatilah harta benda yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, lindungilah kami dari melakukan dosa dan kekejian. Lindungilah kami dari melakukan maksiat dan kemungkaran. Lindungilah kami dari melakukan perkara yang tidak berfaedah. Lindungilah kami dari sakaratul maut. Lindungilah kami dari azab kubur. Lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tempatkan kami dalam golongan orang yang takwa. Masukkan kami dalam golongan orang yang beriman. Masukkan kami dalam golongan orang yang soleh. Masukkan kami dalam golongan orang-orang yang Engkau ampuni dosa-dosanya. Masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang mewarisi surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.